Bersebilangan pemain yang suka bersaing, ada juga pemain yang suka push diri mereka untuk menjadi yang lebih baik di dalam arena ini. Hai, saya Selvin, coach bagi Team Secret, dan anda bersama kami dalam rancangan Hotlink Bikin Sampai Jadi PUBG Mobile Masterclass bersama Team Secret. Harap korang dah improve korang punya mentality dengan mindset daripada corak permainan korang daripada episod minggu yang lepas tu. So episod kali ni kita nak bercerita tentang perbezaan tournament PUBG Mobile dari normal match, jenis-jenis match yang terlibat, jenis-jenis map yang ada dan semasa tournament yang berlaku, beberapa info penting tentang map tournament juga. So sebelum kita mula, pastikan korang tengok video ni sampai habis sebab kita ada segmen istimewa untuk anda semua. Jom kita start. Seperti yang kita tahu, PUBG Mobile dia melibatkan seramai 100 peserta dalam satu permainan. So 100 player ni merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk penganjur untuk pastikan tournament ni berjalan dengan smooth dan juga berlangsung dengan adil. So bagi memastikan tak ada penipuan yang berlaku, setiap tournament yang dia lakukan perlu ikut sistem ataupun syarat yang ditetapkan. Sebagai contoh, setiap negara ataupun kumpulan yang menyertai ini kena ada latihan yang perlu dibuat yang diikutkan ketetapan dia daripada setiap pihak penganjur ataupun organizer. Alright, so berapa banyak map yang ada dalam PUBG ni? Kita sekarang dapat tahu ada 6 map yang kita sedia maklum. Masing-masing mempunyai ciri-ciri dan reka bentuk serta konsep yang berbeza dalam setiap map. Alright, size untuk setiap map ni dia berlainan tau. So antara nama peta yang ada dekat dalam game ni adalah Erangel, Miramar, Sanhok, Levick, Big Candy dan yang paling baru sekali Karakin. Tapi official map yang kita guna dalam tournament hanya 3 buat masa sekarang. So map yang pertama yang kita ada adalah map Erangel. Dia merupakan map yang besar. Lepas tu, dengan keluasan kawasan yang begitu besar kat Erangel, korang ada banyak pilihan untuk korang mendarat ataupun landing dan korang boleh mula kutip barang korang ataupun kita panggil looting. So korang looting korang punya kelengkapan, korang punya barang semua pada awal-awal permainan lah. Alright, konsep bagi peta Erangel ni, dia ada gabungan antara bukit yang berumput, dia ada bandar yang besar, lepas tu dia ada bandar yang kecil juga, and then dia ada tapak ketenteraan ataupun kita panggil military base. So map kedua pula kita bagi nama dia Miramar. So map ni dia map yang sama besar macam Erangel juga, tapi dia berbeza sikit rupa dia. Sebab dia map ni nampak seperti padang pasir dengan tanah tandus. Map ni dia punya pokok tak banyak, rumput pun ada sikit je, dia ada banyak bukit dan juga banyak bangunan. So map ni juga salah satu map yang dia panggil map pilihan dalam tournament. Right, kita teruskan ke map yang ketiga pula. Map ni juga antara map kegemaran streamer kita. So map ni dia map kecil, nama map ni Sanhok. Okay, dia tak sama besar dengan Erangel Miramar. Erangel Miramar ni map besar, Sanhok ni dia kecil sikit. So untuk pengetahuan korang, map ni dia sengaja diciptakan kecil sebab dia nak korang ada intense fighting moment. Korang punya perlawanan tu korang rasa macam, oh sini satu perlawanan dah start, okay, dah habis ni, sebelah ni ada pula, sambung lagi. Dia akan berterusan. Macam Erangel kan ada rumput kan, lepas tu bangunan tinggi banyak. Miramar pula tanah tandus. Tapi dekat Sanhok ni korang kena main cepat. Korang kena buat semua benda laju. Jadi korang dah tahu tentang map tournament ni. Kalau nak masuk tournament tu, make sure korang practice 3 map ni sebab ini map yang sangat-sangat penting. Kawasan untuk korang mendarat ataupun korang nak looting tu kan, dia akan sedikit sebanyak mengatur korang punya gameplay sepanjang permainan korang tu lah kan. Let's say macam korang ambil drop spot yang panas, drop spot yang banyak barang, dalam tempat tu akan ada beberapa team akan kontes ataupun lawan dengan korang. So korang kena lebih berjaga-jaga, lebih bersedia lah dan juga lebih pantas. Okay, ada juga orang yang pilih strategi yang lain. Bezanya dia akan
drop ataupun dia akan loot dekat tempat yang jauh daripada orang semua. Dia akan ambil dekat compound yang jarang orang pergi, sebab bagi dia orang itu adalah strategi untuk dia orang survive ataupun untuk dia orang hidup. So let's say kan, bila kita mendarat dekat salah satu tempat tu kan, kita ada masalah kan, kita punya senapang tak ada, kita punya peluru tak ada. So dekat situ tak cukup untuk korang kongsi dalam satu team tu nanti. So apa korang boleh buat is that korang kena ingat dekat next time round better untuk tidak turun dekat situ. So tip untuk kita mendarat dan juga looting dengan mudah adalah kita mendarat dekat kawasan-kawasan bandar ataupun kita panggil compound ataupun kawasan-kawasan yang besar lah. Contohnya macam dekat map Erangel tu, kita ada beberapa compound yang famous. Kita ada school, kita ada Milta, kita ada military base, kita ada Yasnaya. So dekat situ, kawasan tu korang boleh berkongsi dalam 2-3 team dekat situ kan, tak ada masalah. Tapi kalau korang dah start kena lawan tu, korang kena make sure korang punya barang semua cukup lah. So dekat map Miramar pula, kita ada prison. Prison tu tempat penjara lah. And then kita ada Pekado, kita ada kampung militer. Kampung militer ni sama macam military base dekat Erangel tu. And then dekat Sunhawk pula, kita punya hot drop spot tu adalah macam contoh Ruins. Kita ada boot camp, kita ada camp Alpha, kita ada camp Bravo dan juga camp Charlie. Itu tempat-tempat yang penting lah, yang banyak barang ada. So kawasan-kawasan hot yang saya bagi tahu ni tadi, selalunya dia akan jadi tumpuan dekat pemain-pemain pro ataupun pemain-pemain casual. Sekarang saya akan cuba bagi tips dekat korang macam mana korang nak buat rotation ataupun kita panggil pergerakan secara kumpulan lah. Sebelum tu, apa yang kita maksudkan dengan pergerakan secara kumpulan ni? Dia pergerakan daripada point A ke point B. Tapi beberapa pemain semua gerak dalam satu masa yang sama. Itu maksud dia rotation ataupun pergerakan secara berkumpulan lah. So contohnya pergerakan ni biasanya korang buat bila korang ada dekat luar circle, korang ada dekat kawasan bahaya ataupun tempat yang korang tak boleh nak defend ataupun nak bertahan daripada pihak lawan punya pressure ataupun tekanan. So pergerakan kelajuan circle ni pula berbeza-beza. Setiap bilangan dia makin kecil makin laju dan juga dia punya damage dia punya sakit dia tu lagi tinggi. So kita kena waspada dengan benda-benda itulah. Lagi laju kita punya pergerakan, lagi tinggi damage dia bila korang kena blue zone tu, lagi korang kena cepat-cepat masuk dalam circle. So jadi korang kena aturkan korang punya strategi dengan cepat bila korang berada luar daripada circle tu. So waktu yang sesuai untuk korang bergerak daripada point A ke point B tu bila musuh tak nampak sebenarnya ataupun bila tak ada benda di hadapan korang. So waktu tu yang paling selamat sebenarnya untuk korang bergerak. So satu lagi perkara yang korang kena titik beratkan sebelum korang gerak adalah korang kena pergi tempat yang selamat tu, korang kena tengok dulu, korang kena scout dulu. So sebab apa korang tak tahu berapa ramai musuh ataupun kumpulan yang ada dekat situ, sewaktu yang korang nak gerak tu, korang punya in-game leader kena lead korang, kena buat marking ataupun penanda masa dia nak bergerak tu lah. So korang akan tahu point-point yang korang patut pergi. Step by step korang kena scout, korang kena tengok tempat tu. Ataupun korang boleh hantar scout korang seorang je pergi tengok, tim korang yang lain semua duduk belakang. Ataupun nak gerak sekali ramai-ramai pun boleh, tak ada masalah, asalkan tempat tu kosong. Alright, so ada beberapa faktor yang korang perlu pertimbangkan sebelum korang gerak ke tempat lain. So, pertama sekali korang punya circle tu, dia memang mainkan peranan yang besar. Korang kena tengok dekat mana circle tu timbul dan dekat mana circle tu akan tutup. So, masa korang nampak circle tu, korang boleh predict lah circle tu korang nak pergi ke mana. So, bila korang nak pindah tempat baru pula, korang kena ada kenderaan. So kenderaan tu akan memudahkan kita untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So kalau korang main solo ataupun duo pula kan,
korang boleh bergerak sekali dalam satu kenderaan sebab tak ramai orang. And then kalau korang main squad, sebaiknya korang boleh gerak menggunakan 2 ataupun 3 kenderaan lah, sebab kita tak nak nanti bila kereta tu meletup, ramai-ramai akan knock ataupun mati dalam satu masa. So merugikan. Ia antara teknik yang korang boleh kekal selamat andai kata korang kena serang dengan musuh. So, sebab korang boleh berpecah ataupun alih perhatian musuh, kan, korang boleh guna kereta tu sebagai umpan tau. Macam contoh, member korang keluar kan, lepas tu korang tunggu enemy tu tembak, dia dah nampak muka dia, ramai-ramai member kita boleh lawan dia. So selain tu, bila kita dah sampai kat tempat baru, pastikan kita punya kenderaan korang tu guna selamat, and then susah untuk diorang nak curi ataupun tak meletup lah. Sebab besar kemungkinan korang akan guna balik kereta tu. Alright, so kesimpulannya, skill kemahiran kita bergerak tu secara berkumpulan korang boleh dapat melalui pengalaman bila korang main. Sebab semasa kita nak pindah dari satu tempat ke satu tempat tu kan, korang semua bergantung pada keadaan dengan situasi masa tu lah. Kalau nasib kita baik, kawasan yang baru kita pindah tu mungkin tak ada musuh, and then kita boleh loot, kita boleh ambil barang yang ada. Tapi kalau nasib kita tak baik, kita pindah tempat tu, tiba-tiba ada musuh pula kan, dia buat surprise kan, lepas tu kita pula tak ada senjata, lagi lah, memang sedih. Alright, so macam guys, dengan topik episod kali ni, kita banyak tips-tips yang berguna yang saya dah bagi dan kongsikan, dan jangan lupa korang untuk praktis balik benda ni, praktikkan dia, kita bikin sampai jadi. Jadi nantikan episod terakhir kami akan datang, kerana kami akan bawa segmen istimewa dan khas untuk anda semua yang nak jadi pemain profesional. Lepas tu korang kena lock the date dengan jam korang, okay? So seperti biasa, kita akan start dengan segmen bonus kita. Let's go! Guys, inilah dia segmen istimewa yang kami janjikan di awal video ini. Let's go! Kalau saya biasanya pilih lagu yang jiwang. Example-nya adalah Pencinta Wanita. Okay, my turn. Okay. Black Eyed Peas, Where's the Love? Baik, next choice. Saya dulu. Okay. Kaya. Boleh cakap I know you gonna say that already. Rich is power. Since dia dah pilih kaya, so I choose to be invisible lah. Bagi orang tak nampak saya. So itu saja untuk episod kali ni. Harap korang semua boleh cuba dapatkan lebih chicken dinner lepas ni. Nanti episod akan datang secara eksklusif hanya di Facebook. So jangan lupa untuk dapatkan pula Prabayar Hotlink tanpa had, semuanya tanpa had. Kita bikin sampai jadi.